Teman Azri kat pakai atas bawah. Dah lama beli ni SR ni? Ha? SR ni dah lama beli? Dah baru. Saya sebenarnya main barang lama. Zaman saya main tu benda tak ada. Ya. Jadi biasa di artisan main samurai, main biasa. Okey. Dengan dia. Nanti seorang bagi nombor saya. 400 kita mentas. Rasa follower dia masuk ramai malam ni. 400 senang dapat ni. Ada yang luar. Starting 2 in shot tau. Starting 2 in shot 2 in shot. Nanti aku pandang nanti. Tengok ni okey, duduk tegak macam ni. Boleh, mana-mana boleh. Santai awak, santai. Modal lah tu. Kotak tu boleh. Tak ada tu pun okey. Tak ada masalah. Tak ada apa. Okey. Silent pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita berjumpa dalam Garasi TV untuk sesi malam 22 bulan Disember. Macam mana anda tengok poster malam ni, doktornya di sini. Tiada pesakit, kecuali anda semua yang selalu mengelirukan kami dengan soalan-soalan macam-macam. Jadi pesakit, doktornya dibawa ke garasi untuk memberikan penjelasan kepada macam-macam isu yang selalu anda bangkitkan bila main jeans Japan. Macam saya ni zaman bertindan, kami dibesarkan oleh generasi Levi's. Jadi banyak fatwa-fatwa lama. Ini doktor dia datang dalam generasi terkini yang main barang Japan. Barang-barang yang Ozian ni, pada zaman-zaman saya tu hanya ada XX-an ataupun kepala-kepalaan. Yang ini semua yang main dalam era Ozian ni, dia akan jelaskan pada saudara. Sebab ramai yang sekarang ni saya fikir kata siapa main jeans adalah mereka yang memang main dalam Ozian, yang main kain Ozi, yang nak main barang jadi, yang main barang brand Japan. Jadi berarti kita bawa gurunya yang akan bagi advice pada saudara. Tapi masa tu share dulu sebab malam ni kita harap sekali je explain dah tak timbul dah. Unsunforized, Sunforized. Saya pinggang 34, saya nak beli seluar ni saiz berapa, saya nak pakai Ozi, saya tanya dengan saya Slabi, tanya dengan saya Nepi. Saya kurang kerti pasal sekolah Levi's, sekolah Wrangler, sekolah Lee ni tak banyak dia punya tata cara. Tata karma dia dalam jeans lama ni tak banyak. Pakai belasah ada duit beli. Tapi tata karma dalam jeans baru ni banyak. Sebab jeans baru dibuat pun di atas option yang banyak. Dia tak macam jeans Levi's, Wrangler, Lee dibuat untuk option buruh. Tapi sekarang jeans baru dibuat untuk model-model. Azri tak akan buka mulut selagi kita tak dapat 400 angka. Bagi mereka yang selama ni minta saya bawa pakar untuk selesaikan masalah, jadi saya bawa pakarnya. Dia dah selesaikan masalah banyak di Facebook, tapi anda semua malas membaca. Jadi anda nak cerita free je. Jadi saya bawa dia untuk explain by cerita free ni barang dia. Dan saya bagi tahu pada saudara, bagi mereka yang nak memburu Oni Denim, siap dengan PBJ. Bagi mereka yang nak memburu Pure Blue Jeans, yang siap dengan tanda tangan owner dia pun. Ini edition yang ada, tapi saya bagi tahu orang yang saiz 30 tolong menangis dulu sebab tak ada saiz anda. 28, 29 saja yang Syarif Azri bawa. Tapi kalau anda collector boleh coba sebab di kocek ni ada tanda tangan. Ada tanda tangan ownernya. Bagi mereka yang nak collect PBJ, barang-barang yang ada di depan jangan tanya sebab Azri tak akan jual. Jadi kita hanya ada yang di belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 line saja untuk dijual. Jaket jangan tanya, barang di badan Azri jangan tanya, kasut dia jangan tanya. Tanya je nama boleh, dia akan OTD, tapi jangan tanya nak jual ke tidak. Sebab ada sebahagian barang tu adalah maruah pemiliknya. Dia tak jual maruah, dia akan jual barang yang dia anggap memang dia nak jual. So ada 27, 400 dah ada. Sebelum Azri buka mulut, kita pergi kepada montaj. Okey. Ini antara seluar yang kau main sendiri seluar ni. Okey, ini seluar Azri yang saya sukalah. Ini dia belasah jadi ni. So dia akan cerita nanti tiap seluar bagaimana cara memakai dan bagaimana anda mengambil tempoh waktu untuk jadi. Ini yang barang yang dia kata baru nak mula jadi, walaupun dia dah pakai 2 tahun ni. 2 tahun tapi dia tak cukup belasah. Tapi ini antara yang saya tengok paling cantik edisi samurai dia. Ini adalah samurai 20 Ozi ya.
Tapi dia main kena barang ni, tak seksa. So nanti kita akan tanya macam mana dia main barang kain tebal tapi tak menyeksa. Sebab anda main Ironheart dan anda main Samurai pada Aussie yang sama, tapi penderaan mental dan penderaan fizikal dia berbeza. Dia Ironheart tak begitu mendera berbanding kalau anda main Samurai. Okey, Syaril, aku nak tanya dulu, first kau senaraikan 5 jin. Kalau kau ada duit sekarang, apakah 5 brand yang kau akan beli based personal experience kau main barang Japan? Pure Blue Japan, Samurai, Oni, Sugarcane. Ada lagi? 5, satu lagi apa? Ironheart lah. Ironheart. Dia pilih PBJ sebagai pilihan pertama. Itu berarti maksudnya kalau saudara nak beli besok dan kalau saudara akan main macam mana dia explain malam ni, berarti saudara kena ingat PBJ, Oni Denim. PBJ, Samurai, Oni. Samurai dulu, dia letak Samurai di atas, kemudian barulah Oni. Tadi apa juga apa? Ni apa Evisu? Bukan. Evisu tak main? Tak main. Okey. Sugarcane, Ironheart. Sugarcane dan Ironheart. Sugarcane saja brand lama yang ada di hati dia. Yang lain dalam 44 adalah brand 2000-an. Nampak dia tak letakkan di artisan dalam senarai brand dia. Ini okey, ni saya cerita dulu. Kalau kita pergi pada yang berapa number sang? Sehari masuk pula yang kemudian dia suruh repeat. Orang dah pesan masuk awal, nanti dah sampai hujung cerita. Azril, seluruh apa yang terbaik 5 nak beli. Ni kalau tanya balik ke Facebook kena Starlight. Tanya lagi Facebook Starlight. Dia kirim salam dekat Raja Kopi iaitu Ipin Hashim. Ipin dah ada dalam ni dah. Ipin dia kata you ada kopi dan dia nak suruh promote. Jadi saya tak pasti kopi apa. Saya kata Ipin kalau nak bawa kopi saya boleh promote je. Tapi dia kata Ipin lewat dan tak bawa kopi dia untuk promote. Dan saya pun tak tahu kata you sadagau kopi. Tapi ini bukan saya kata, dia yang bagi tahu. Dia kata bang Ipin nak masuk promote dia punya kopi boleh ke tak? Saya kata, kecewa jugalah Ipin tak dapat datang. Kalau tak datang pun hantarlah Arif ke Kirul ke Tok Bomo kan. Itulah meniaga kopi macam ni. Orang nak terus promote. Dalam puak Wabash ni ada, dalam Wabash dia ada puak Indian yang besar. Seorang tak boleh datang. Okey, you cerita dulu yang ni. Okey, kita dah boleh mula sekarang Syaril akan cerita dulu pengalaman dia. Azril akan cerita dulu pengalaman dia main barang ni. Barang ni adalah Oni Denim. Ini 16 Uzi. 16. Okey. Dia akan cerita dan saudara akan dengar. Lepas tu dia akan explain macam mana main. Lepas tu dia dengan saya berbeza. Dia percaya pada sok. Generasi saya tak percaya pada sok. Nak cerita pasal kain dulu, Samurai. Okey, boleh. Sebab yang ni selalu tanya kan. Ni basic lah. Okey, pada yang selalu tanya tu, Samurai dengan Unsamurai. Kena ingat lah, lepas ni jangan tanya lagi Starlight Samurai, kain yang telah dijahit, kain yang telah ditenun. Lepas tu dia masuk dekat mesin tu nama Sanforization punya mesin. Sebab yang pencipta tu nama Sanford, yes. Sanford yang patentkan mesin tu. So Sanforize ni sekadar untuk mengecutkan kain, tak ada kena-mengena bagi fade ke apa. Dia sekadar untuk mengecut, untuk bagi dapat saiz yang betul supaya nanti bila dijahit senang. Lepas tu jatuh pakai. Ingat benda ni, Sanforize kecutkan. Sebab dia kecut tu, dia masuk dekat mesin tu, dia pakai wap ataupun air lah, dia masuk dalam mesin tu. Lepas tu dia lalu dekat bag tu panas. Bila kena air, lepas tu kena panas, masa tu dia shrink. Bila bag yang terakhir tu dia akan stretch balik. So kain tu dah mati. Okey. Lepas dijahit, dijual, terus boleh pakai. Tapi dia tetap akan shrink kalau lepas basuh. Macam kita basuh dalam washing machine, kain tu tetap akan shrink, tapi tak banyak, dia dalam 3%? 2-3% lah, tak lebih 5%. Kalau Unsamurai 5 hingga 10%. Biasa dia tak shrink dekat pinggang lah, jarang shrink dekat pinggang. Dia shrink dekat labuh kaki ni, 0.5 hingga 1 lah, tak lebih daripada tu. Inci. Dia makan dekat kaki. Dengar tuan-tuan, sebab nanti kita akan pergi bila alteration. Sekarang dia dah bagi tahu, berarti setiap kali saudara dapat Sanforize kena tolak. Berarti kalau lah saiz saudara beli itu adalah 33, berarti tolak 3%, saudara akan mendapat kecutan tetap 32 bagi kain Sanforize. Berarti kalau nak pergi outer Sanforize nanti kena ambil calculation dia. Pinggang tak mungkin berlaku, tapi dari segi singkat dah ada. Tapi sikit lah. Sikit. Tapi kalau saudara main lipat kemas, ada orang nak main lipat 2, berarti saudara kena jaga betul-betul bahawa kalau saudara nak lipat 2, kaki yang saudara kena tinggalkan adalah lebih kurang 2 inci atau 2,5 inci. Jadi potongan kalau kaki pakai 40, saudara kena potong dia 42,5 supaya dapat macam dia kata, setelah didak setengah inci saudara ada 2 inci dalam tangan. Kalau tak faham tanya balik nanti. Tapi benda labuh tu sebenarnya bergantung juga pada teknik basuhan. Kalau washing machine memang dia akan kecut, tapi setakat rendam tu tak kecut. Tak ada kecut So Sanforize ni tak payah pening lah, pakai terus je, nak potong-potong lah. Jangan pening. Sanforize jangan pening. Then kita go, ni apa yang kau masa kau ambil ni Sanforize? Yang ni Sanforize. Sanforize. Masa ambil saiz? Ni saiz berapa?
Saiz 31. Ngam 31. Dia asal saiz 32, pinggang 32 tak silap manual. Okey. Masa kau pakai sekarang 31. 31. Masa kau beli 32 lah. 32. Dia saiz memang 31 tapi manual 32. Oh, manual 32. Maksudnya sebelum rendam lah. Saiz manual sebelum rendam 32. Okey. Bila dah rendam baru 31. Okey. Unsanforized. Unsanforized. Okey, sekarang tip dia orang ni akan selalu besok bila barang raw denim house tu pun, dia akan keliru. Sama ada sekarang ni fatwa lama mengatakan kalau pakai saiz 33, beli saiz 34, betul? Kau setuju teori tu? Betul. Kalau unsanforized. Tu normal lah. Normal kita akan beli satu saiz besar. Berarti saiz tu akan bergantung pada saiz pai maksudnya kalau aku pakai 33, saiz pai 34 lah sebab dia akan mengecut. Bukan beli saiz pai 33 kan sebab dia akan ukur. Bukan. So saudara kena ingat kena didak siap-siap 1 inci. Okey, settle. Okey, tadi yang unsanforized kan dah faham kan? Ni unsanforized. Unsanforized tu kain yang ditenun tak ada masuk mesin apa-apa, tak kecut kan? Jahit terus jual. So kita yang kena rendamkan supaya shrink bagi dapat saiz ngam-ngam. Okey. Okey. So untuk memilih saiz tu, biasa kalau saya beli direct dekat Jepun, dekat US. Dia ada chart dia, measurement dia akan bagi. Maksudnya raw dengan one wash ataupun rinse. One wash tu dia dah bagi saiz untuk kecut. Biasa normal memang 1 inci lah. Tapi ikut kain. Macam yang ni, ni tak sangat. Samurai. Ni PBJ ni. Okey, PBJ. Dia belum. Boleh tengok PBJ dia punya selabi ni. Yang ni panggil selabi nepi ni PBJ. Dia belum Japan. Nanti dia akan tanya selabi, kau explain dulu selabi. Selabi pula. Susah. Okey. PW Japan ni dia punya kain orang panggil low tension. Loose weave, low tension. Dia pakai mesin tu dia panggil slow shutter loop. Bila dia tenun tu dia set slow supaya dapat selabi ni. Okey, ini akan mendapat season kotak ni. Mana? Yang season berkotak ni lah jadi daripada kain selabi. Tu. Ni. Yang timbul biji-biji ni. Oh, okey. Itu dipanggil selabi. Ni, dia satu row ni, satu row. Yang nampak bintik putih-putih ni net. Tapi ni sebab dah lama dah basuh, dah tak nampak sangat. Kalau macam sugar cane ni boleh nampak tu. Macam yang abang pakai ni. SR boleh nampak dia punya saji. Sugar cane ni pun sama bersaji tapi yang ni 14 Uzi. Yang tu 18. Tekstur lebih kurang. Cuma yang ni nipis lah 14 tu 18. Bila basuh nanti dia hilang. Okey. Dia kurang nampak lah. Dia akan pergi sampai macam ni. Ini journey dia after 2 years. Ini lebih kurang lah 2 tahun 3 tahun. Maksud dia kalau saudara pakai lah kali kalau saudara beli selabi dan nepi macam saya pakai ni, itu adalah journey dia selepas 2 tahun. So kain PBJ ni loose weave, dia pengecutan dia tu, shrinkage dia tu tak boleh ikut sangat. Dia kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Saya pernah beli SR ni dulu, saya dah pakai SR ni dulu. Masa rendam tu dia dah bagi measurement 3 saiz 31, after soak 31 juga, 30.7. Tapi bila rendam tak kecut. Dah masuk mesin pun tak kecut. Oh, okey. PBJ ni sebab dia kain tadi apa? Cakap slow low tension, dia susah sikit. Nak shrink banyak. Nak budget. Kadang-kadang dia shrink sampai 2 inci. Oh, okey. Ada juga macam tu. Akan berlaku gitu Jadi kalau beli aku saja tu macam mana kau boleh berani sok kalau kau tahu dia punya shrink tak sharp. Macam kami generasi saya tak berani sok sebab kita tunggu pakai betul-betul. Lepas tu kita buat. Macam kau beli daripada awal kau berani sok. Dia selalu tak terkenal sangat 2 inci tu. 1,5 macam. Kalau 1,5 pun nanti bila kita dah pakai, dia akan stretch balik. Okey. Dia tak adalah kecil sangat. Oh, dia tak mati macam kain Levi's dulu Levi's kalau sebab orang tua, dia boleh stretch balik. Levi's, dia stretch dia tak buka balik dah. Boleh buka. Yang aku tahu kata sebenarnya Ironheart ni yang sebenarnya kalau beli 34 boleh jadi 35. Pelik betul dia. Ironheart kebanyakan dia Sanforized. Ya, lepas tu dia akan buka lagi. Ironheart ni mostly Sanforized lah. Dia kalau yang bukan Sanforized, yang Sanforized pun dalam yang 18 Uzi, 21 Uzi UHR, kalau 25 tu memang Sanforized, memang gerak. So Ironheart tak payah pening. Tak payah pening Tak payah pening, ambil je. Okey, siapa main Ironheart, betul macam saya cakap tu, beli actual size dia. Jangan buat macam saya beli yang first version tu 36 sebab ingat 21 Uzi akan shrink lagi kuat. Itu zaman 2012, sekolah baru kita pun belum faham game kain Japan ni. Yang kedua baru saya beli 34 dan memang 34 tu sebenarnya dia mengendur jadi 34,5. Walaupun kain dia tebal sebab dia dah bagi tahu itu adalah Sanforized. Sebab Sanforized ni sebenarnya dia ikut preference brand tu. Ya. Kalau Ironheart dia kain dia untuk tahan keras kan, untuk mak motor. Windproof. Ya. Jadi dia tak perlukan kain selabi macam ni.
Betul. So dia boleh masuk dekat mesin Senforise tu, sebab bila masuk mesin Senforise tu bulu-bulu ni, selap ni semua tenggelam lah. Okey. Sebab tu dia tak perlukan kain Senforise, dia keluar auto Senforise. Macam PBJ, sebab dia punya preference, dia nak dapatkan selabi macam ni kan. Banyak tekstur. Berapa angka kita sekarang? Okey, share lagi bagi mereka yang nak mencari, jangan tanya lagi lepas ni pula. Senforise. Kain banyak tekstur macam ni tak boleh masuk dekat mesin Senforise. Okey. Kalau masuk habis lah, tenggelam lah. Oh, okey. Ini slab dengan nap ni tenggelam lah kalau masuk mesin. Ini berapa tahun kau pakai Abel? Oh, ini seluar member. Okey, agak berapa tahun dia lenjan ni? Ini 2016. 2016. 2018 lah. Pasal aku lebih. Mamat ni cepat dapat sebab dia bawa motor. Oh ya. Hujan panas. Kelebihan dia Oh, ni betul-betul. Ni seluar Fazal Ismail ni. Oh. Kau dah basuh belum ni? Bagi mana nak pegang? Ada Fazal Ismail. Boleh nampak karakter ni adalah motor bila nampak kat sini. Senang goyak. Kan? Kalau habis. Tak. Okey. Sering tak ada yang bertanya, saya tanya. Ada yang bertanya sering kain bergantung pada ketebalan atau tidak? Okey. Jawab. Dia bukan bergantung pada tebal, bergantung pada kain macam saya cakap tadi. Loose width dengan apa? High tension punya. Kalau loose ni dia shrink banyak sikit. Kalau tight width dia shrink kurang. Okey. Dia bukan bergantung kepada ketebalan. Okey. Itu saudara kena faham. Betul saya katakan. Brand jenis kain. Dia tak boleh main pukul rata je. Seluar 34 shrink. Saudara kena tengok jenis kain saudara ambil. Saudara kena tengok brand yang saudara main. Saya boleh bagi tahu kalau saudara biasa dengan satu brand Japan Gelado. Itu saudara kena ingat. Saya dah bagi tahu dah, itu adalah satu brand yang paling pendek, paling pelik. Shrink dia boleh pergi sampai 3 inci. Apa kejadah saya pun tak tahu. Saudara Google Gelado, kalau beli berhati-hati. Kerana dia boleh shrink 36 jadi 33. Kaki dia 42 boleh naik 39. Itu kain Jepun yang paling teruk yang saya pernah jumpa, yang saya tak sangka shrink dia sampai 3 inci punya, apa kejadah punya kain saya pun tak tahu. Tapi saudara boleh rujuk Gelado, Jelado. Okey, sekarang Senforise ni nak beli memang ikut charter dia lah, ikut measurement yang dia bagi tu. Memang selalu brand ni dia akan bagi. Measurement tu maksud dia ukuran Selepas sok. Biasa Pure Blue Japan, Oni, Studio Artisan, apa lagi, brand-brand yang Senforise ni. Momotaro pun dia ada bagi. Kalau Momotaro vintage label, dia Senforise. Copper label dengan Going to Better Senforise. Jadi dia ada dah bagi ukuran untuk after soak. Okey. Ikut je itu, jangan pening-pening. Kalau selalu dia akan bagi one wash version. Okey. One wash version ni bukan Senforise. Okey, ya tahu. One wash version ni maksudnya dia dah kedai tu rendam sebelum jual. So dia dah shrink. Ambil je yang tu, jangan pening-pening nak Senforise. Betul. Untuk yang baru nak main, tak payah pening-pening nak pakai Senforise. Sebab saya setiap kali kalau saya pergi ambil daripada dealer, memang dia akan bagi tahu saya one wash. Maksudnya dealer dah basuh. Jadi senang bahawa kita terus masuk bilik salin dan terus pakai. Kalau saudara beli online pun, kalau saya dengar one wash, lebih senang saudara percaya pada saya one wash bagi yang Senforise, yang unsenforise. Okey, lah ni aku nak tanya tentang disiplin jaga pula. Banyak orang cerita tentang basuh ni. Kau punya teori kata tak perlu tunggu sampai setahun 2 tahun. Dia memudahkan lagi penggunaan tanpa fatwa-fatwa yang complicated. Sebab dia kata basuh. Masa dia beli unsenforise pun dia buat soak dulu. Ya, betul. Kau cerita dulu Senforise pergi ke soak, lepas tu teori basuh. Okey, tadi tak habis lagi sebenarnya ni. Okey. Tadi bila beli yang Senforise tu, masa dapat ukur dulu. Pakai dulu. Biasa kita pakai teknik satu jari ke. Okey. Satu jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari. Kat tepi lah, senang ukur tepi lah. Okey. Kalau satu jari ni kira ngam-ngam, nanti bila dia shrink, memang ketat lah. Okey. So kalau macam tu berendam. Okey, berendam. Nak insuk ni ada 3 cara lah. Air biasa, air panas, washing machine. Okey. Ataupun nak lagi advance, berendam lah. Berendam dalam bathtub ke, pergi sea wash. Tapi paling senang 3 ni je lah. Air biasa, air panas, washing machine. Okey. Kalau satu jari tu berendam lah, sebab takut dia shrink nanti ketat sangat tak boleh pakai. Okey. Berarti ingat, kalau saudara beli kain unsenforise dan lepas tu saudara bimbang shrink banyak, dia bagi advice berendam dengan ada di badan. Jadi kekuatan badan akan menampan kain tu daripada masuk hingga shrink dia jadi macam Gelado saya tu. Saudara hati-hati, maksudnya kalau saudara beli tu, kalau katalah 2 saiz, dia ambil 2 ni okey sikit kot. Kalau 2 saiz masuk 2, boleh pakai air biasa. Pakai air biasa. Biasa saya buat sejam lah. Sejam atau maksimum 2 jam lah. Kau rendam macam mana tu? Dalam aku dalam tengok baldi gambar kau tunjuk tu, mungkin dia orang tak tengok. Kalau yang saiz kecil senang masuk baldi. Kalau yang saiz besar tu boleh pakai tu lah, bekas besin biasa orang letak baju tu kan. Kalau bathtub lagi senang kalau tanpa ada. Kalau bathtub lagi senang. Biasa pakai besin yang letak baju tu yang putih tu, dah penutup. Pakai air biasa. Kalau 3 jari pakai air panas.
Oh ya, untuk dapat shrink dia banyak. Sebab air panas dia shrink maksimum lah. Tapi jaga pai saudara jangan panaskan betul-betul sebab kebanyakan zaman dulu orang buat, kalau saudara jumpa denime yang semua pai rosak tu adalah kerana air tu terlampau panas dia rendam. Air tu bertindak balas kepada pai tu yang menjadikan pai crack tu. Hati-hati. Jadi kalau saudara nak kena air panas tu betul-betul turunkan slow-slow dulu. Turunkan slow-slow lah. Supaya saudara jaga pai saudara. Panas tu 40 ke 60 darjah Celsius lah, jangan panas sangat. Kena campur. Bukan air mendidih. Bukan. Maksudnya tangan boleh masuk lah. Okey, suam dan sedikit panas tapi lah. tangan tu boleh masuk lah 40 ke 60. Okey. Kalau lebih daripada tu boleh, maksudnya 3 jari ke 4 jari tu hentam tu dalam mesin, jangan takut. Okey. Kat mesin kan boleh pilih yang 40 degree, 60 degree. Kalau yang mesin baru tu dia ada mud grease. Pilih itu je lah, 40 degree, 60 degree tu. Hentam tu 40-45 minit. Okey. Dia memang akan shrink habis. Dye turun tu standard bang. Ya betul. Dye turun standard, jangan takut. Sebab tu dia panggil excess dye. Dye tu excess tu dye yang tak diperlukan. Dia masa dia celup dye tu dia deep tu. Mungkin berapa layer, 8 layer, 12 layer, sebenarnya tak perlu pun untuk main fading ni. Okey. Bagi mereka yang rendam, dye turun, kalau kata jangan takut, jangan panik, jangan buat macam kami sekolah lama kami rendam garam, kononnya nak matikan dye. Sebenarnya dye tu adalah dye yang dianggap sebagai dye yang tak diperlukan di seluar tu. Adalah lebihan dye, okey? Kat mana tadi? Dekat ni kau cerita ni. Kau cerita dah siding tadi. Okey, masuk mesin, lepas tu sidai je lah. Inside out. Nak sidai tengah panas macam baju je lah. Inside out, janganlah. Kalau macam ni, nanti tengah panas. Season lah. Panas, dia makan juga colour. Macam baju kan, t-shirt kita sidai tengah panas. Okey, berarti saudara, masuk dia, sidai nanti kita kena buka macam ni buka. Okey, ini cara sidai di luar. Supaya panas matahari tak makan dye. Jadi dia lindungi dan makan belah sini. So saudara kena ingat tu, bila menyidai juga memerlukan ketekunan saudara, iaitu terpaksa tarik seluar ni keluar dan kemudiannya sidai. Okey, tentang basuh berapa kali ni. Aku pegang fatwa kat dia orang ni jangan basuh, tapi kau punya fatwa baru adalah lebih baik basuh. Berapa kerap kau basuh? Sudah dapat ni sekarang yang kau main sendiri? Yang ni setahun 2 ke 3 kali lah. Biasa 3 kali lah. Kau lenjan sebulan berapa kali? Yang ni dulu pakai kat site ni dekat Pengerang, 1 minggu 3 kali je. Sebab 1 minggu 3 kali. Sebab rotate dengan dah jual sebelah tu. Okey, lawa ni. Ini seminggu 3 kali. So saya boleh anggap kata yang ni lambat ni. Dekat 3 tahun ni. Ya, berarti dia pakai lebih kurang 52 kali 3, 150 kali. Memenuhilah sebab kalau mengikut teori apa ni, apa nama tu? Denim. That Swiss guy apa nama? Lupa dah aku. Siapa? Swiss Jeans Freak. Rudy. Swiss Jeans Freak pun dia beritahu. Yes. Swiss Jeans Freak beritahu bahawa pakaian yang bagus untuk selai jeans adalah 120 ke 150 kali setahun. Berarti ini memenuhi piawaian tu. So dia tak risau lah saudara lihat tengok jadi dia. Ini adalah Oni Denim. Oni Denimio. Ini limited edition punya lah untuk fit competition. Okay. Oni Denimio berapa ozi ni? Tak silap 16 atau 16.5. 16.5. Masa kau pakai 3 tahun, setahun 3 kali basuh? Lebih kurang. Mesin atau? Mesin. Okey, dia basuh mesin je tuan-tuan. Cakap betul, dia ganas betul. Basuh mesin pun dapat putih ni. Ini budak Faizal ni confirm tak basuh mesin ni. Rendam mana nampak kuning. Dia kalau basuh mesin dia putih. Okey, dia bergantung pada saudara. Kalau saudara nak dapat bersih, saudara macam ni. Kalau nak dapat yang dirty denim, saudara main macam Faizal. Dia kata Faizal tak pakai mesin ni. Ni konon-konon macam zaman 90s lah. Rendam pakai kok. Pakai kok. Ada rendam pakai kok, ada rendam pakai kopi. Kalau saya pilih ni, saya lebih suka putih dia, bahagian putih dia bersih. Menjadikan jeans tu kelihatan kemas. Tapi bagi mereka yang memang nak main barang macam Faizal ni, untuk saudara dapat ni, jangan gunakan mesin. Itu beza dia bila saudara basuh untuk mendapat dua karakter. Itu di mana bahagian yang telah turun warna yang faded tu, sama ada saudara nak faded dirty ataupun saudara nak faded green. Okey. Cun, sekarang ni sementara tu saya akan promote dulu untuk saudara standby. Si Azril bawa banyak, tapi semuanya bersaiz 28 dan 29. Saya promote dulu supaya saudara boleh standby sebelum sesi menembak nanti. Dia bawa semua, ingatlah 28 dan 29 je. Dan saya boleh bagi tahu kata semua edisi ni adalah mempunyai tanda tangan Iwaya. Iwaya. Ini Iwaya yang pernah saya tulis sebagai pengasas Pure Blue Jeans tu. Budak kedai kain yang menjadi explorer pertama, di mana orang Jepun yang pertama pergi ke Itali dan Milan untuk melihat bagaimana dunia jeans berkembang ketika designer-designer lain masih lagi menghasilkan jeans ala Jepun.
Dan bila dia balik, dia buka, yang saya kata prototype dia setahun. Dah habis kain dia gunting, barulah mendapat design PBJ yang pertama. Ini ada sign dia ni, wayar ni. Dibuka dengan harga 1,000. So kalau saudara nak, saya hanya boleh bagi tahu, kata standby dulu, kita tak menembak sekarang, kita inform je dulu. Kita ada saiz 28, 29, 28, 28, 28. Manual lah, manual 28. Manual 28. Saya rasa kalau ikut teori dia tadi, tak payah risau dah, orang 28 pakai je lah. Dia dah tak ada risau pasal shrink apa. Dan dia ada selai saja yang ini. Oslo itu saiz 31, panjang dia 29. Panjang dia ada 39. Ni Oslo Okey, kau cerita sikit Oslo ni apa cerita Ni Oslo. Terbalik lah. Baju lain pun sama juga terbalik. Okey, anda tanya, penonton tanya dengan admin mengenai bila masuk mesin. Bila masuk mesin berarti terbalikkan seluar tu. Jangan hardcore sangat masuk pun tak terbalik. Hardcore sangat tu. Buka. Berarti dia ni kadang-kadang kita sebut terbalik, dia tak faham je kita kena sebut. Maksudnya tarik macam nak sidai tadi, inside masuk out dalam mesin. Kau pakai selalunya apa? Berapa kuat kau pakai kat mesin tu? Set auto lah. Set auto je. Auto je lah 40 minit. Biar je lah. Auto je 40 minit. Okey, kalau takut sangat, dia macam ni. Kain yang Sunforoise ni, dia senang jadi leg twist. Pernah cakap kan leg twist? Leg twist, okey. Macam ni right hand twist. Kena tengok dekat lah baru nampak right hand twist dia ke kanan. Faham. So bila kita cuci dia akan ke kanan macam ni. Ni pun dah nampak dia ke sini sikit. Okey. Macam ni. Selvi dia ke belakang. So kalau basuh mesin ni dia senang jadi leg twist ni. Dia jadi dia punya peratusan tu lebih lah lebih daripada rendam. So kalau takut boleh pakai tu laundry net. Okey. Masuk laundry net baru masuk washing machine. Bila dia spin dry tu taklah dia tarik sangat. Kurang sikit lah. Kurang. Ada setengah orang dia tak mau benda tu jadi twill tu. Ada setengah dia nak, tapi yang dia cakap sekarang ni kalau anda tak nak berlaku twill tu, berarti dia menyerong tinggi kepala kain tu, yang setengah kata kepala kain otter tu. Okey, jadi berarti kau pakai bakul, dalam bakul letak laundry net. Laundry net. Okey, kalau takut lah. Kesan pembalasan ke atas seluar tu kurang lah pasal laundry net tu dah cover. Okey, itu benda-benda baru ni. Zaman saya ni masuk mesin di fatwa dia adalah bunuh jin. Bagi dia orang masuk mesin adalah untuk dapat design. Dan teori dia yang paling saya fikir kata, kenapa wujud perbezaan dari segi warna ni banyak yang kita jumpa dalam bandar. Kenapa kita selalu kata, ada setengah datang macam ni. Berarti yang datang bersih ni adalah yang datang mesin basuh. So sekarang saya dah tahulah. Berarti kalau saya suka barang macam ni, untuk dapat bahagian yang faded tu adalah putih, berarti mesin basuh adalah cara mendapatkannya. Macam mana dia menjadi color kelarat macam ni adalah kerana mereka membasuh cara biasa. Sebab tak ada bilasan yang kuat, maka kotoran melekat. Teruk Faizal ni. Ini memang game dia. Kalau orang ni main game dia macam ni, okey, tak ada masalah. Cuma itu cara je. Bagaimana saudara, jangan nanti saudara nak dah macam ni, saudara pergi belasah mesin basuh. Bergantung. Kalau ketelitian saudara nak dapat faded ni dengan karakter yang ni, yang saya panggil karakter jahat ni, dan nak dapat karakter skema ni, yang putih bersih ni lebih skema, saudara ingat nak masuk mesin basuh, implikasi dia adalah sama ada jadi begini ataupun jadi begitu. Okey. Dryer memang dryer saja tu. Aku tak tahu. Mesin dryer pengering tu. Tak perlulah. Dah pakai mesin basuh dah spin lah. Pakai yang tu je lah. Ya. Saya pun tak cadang pakai dryer. Sebenarnya saya cerita kat saudara, mesin dryer mengecutkan. Kita dapat barang, bandar ni lama dah kita main. Kita tahu dryer akan menjadikan baju tu cantik bila kita jual. Tapi sebenarnya kan dia menghilangkan setengah saiz. Kalau saudara selalu rembat dryer ni, masalah lah. Anggap macam ni lah, dryer baju pengantin je lah. Saudara rasa nak bersanding, dryer lah baju tu. Tapi saya ingat kalau baju kita sayang, jangan dryer sebab kecutan dia sangat kuat. Okey? Tadi ni, Oslo. Ni, nak tanya. Dia selalu orang takut sebab tu lah, sebab dye. Orang takut nak cuci mesin, takut dye turun. Fahaman zaman-zaman Levi's dulu lah. Faham. Sebenarnya, fikir senang je. Jepun buat jeans, direka untuk fade. Bukan untuk pakai raya. Bukan pakai raya 5 tahun. Tak jadi macam ni. Memang direka untuk fade. Jadi lusuh tu memang sifat dia. Okey. Jadi tak perlu takut untuk cuci. Betul saya cerita sama saudara bahawa kalau saudara rasa nak pakai biru semua, pergi atas Sogo dan beli Uniqlo je. Saudara pun tak menyesal dia biru semua. Uniqlo je lah. Tapi kalau saudara main jeans yang saudara spend dari segi dye, ketebalan kain dan bentuk semua ni, memang tujuan dia adalah untuk menikmatinya selepas dia lusuh. Berarti inilah barang yang kata barang jadi tu. Cantik yang ni, saya rasa
Tapi yang Oni denim ni saya rasa paling best lah nampak dia. Tapi tekstur Pueblo Japan lagi. Sebenarnya Pak, ini kain sama. Okey. Kain ni sama je dengan yang ni. Okey. Dua-dua 18 Uzi. Kain yang sama, cuma yang ni ni indigo black. Lepas dalam sulfur dye. Yang ni indigo. Lepas tu dia final layer tu dia celup satu lagi dye colour hitam. Sebab tu nampak gelap sikit. Sebenarnya indigo ni. Okey. Dia macam over dye tapi bukan. Oh. Kalau over dye lepas jahit siap baru dia celup. Okey. Yang ni lepas dia deep final indigo tu, dia celup sekali dalam dye hitam. Oh. Sebenarnya kain sama dengan ni. Dia ada extra dye. Ni limited edition sikit lah. Okey. Ya, ini berapa tahun kau pakai? Tapi aku rasa faded yang ni cantik. Yang ni senang lagi. Yang ni memang susah sebab dia ada dye hitam kat atas tu. Memang lihat sikit lah, boleh tengok. Different dia jadi dia. Okey, dia ada karakter dia sendiri, dia punya honeycomb dia. Saya ambil ni sebab dia limited, lepas tu orang jarang pakai lah. Ni sekarang kita akan pergi pula pada saudara tanya design. Kau bagi tahu dulu design yang saya. Kau pakai sekarang mostly yang kau pakai apa? Dulu banyak slim tapered lah. Tapi sekarang itulah, dulu main gym paha besar sikit. Terpaksa ambil straight tapered lah. Straight tapered susah sikit nak cari model. Straight tapered macam PBJ, dia keluar relax tapered. Dulu dia high tapered. Okey, kita cerita dulu. Slim tapered apa? Slim tapered tu slow slim macam slim straight. Okey. Tapi kaki dia kecil. Okey, dia tap ke situ. Dia tap kat lutut ni sampai ke bawah. Okey. Slim straight, slim tapi dia straight. Macam ni. Okey, ni slim tapered dia. Ni slim straight. Takut nanti yang lock cakap tertipu pula. Ni slim straight bukan slim tapered. Kaki 7,5 ni. Kalau tapered biasa 7 inci, paling kecil pun 6,5. Ya, 13. Yang ni slim straight. Ni slim straight. Ni slim tapered ni. Kecil 01309. Tak ingat. Dia lepas tu bila Pueblo Japan dia jual dekat international kan, dekat blue and green semua tu. Mak Saleh nak yang paha besar sikit. Ya, pasal dia orang punya atletik build kan. Dia orang keluarkan high tapered. High tapered ni masalah dia tinggi. Cawat kan. High rise tapi dekat buntut ni dekat pinggul ni dia kecil. Okey. Tak boleh pakai. So dia keluarkan relax tapered macam Pueblo Japan, dia keluarkan relax tapered 019. Momotaro dia keluarkan natural tapered. Tapi masalah nak dapat natural tapered tu tak jual kat Japan. Okey. Dia cuma jual dekat US. Pasal mengikut saiz badan orang US. Sugarcane ni pun ni model safe age kedai kat US kan. Dia lebih kurang relax tapered tapi yang ni straight tapered. Okey, ni straight tapered Straight tapered dia tak menguncup sangat, dia tak carrot sangat. Kalau relax tapered Pueblo Japan dia terlampau carrot. Carrot sikit lah. Yang ni okey sikit, nampak macam saya ingat untuk peha Melayu relax tapered bukanlah bukanlah dia boleh peha Ipin. Okey, dia peha besar peha Ipin boleh. Rugby player punya peha, sportman punya player. Tapi kalau anda semua orang yang common saya rasa mempunyai bukan ahli sukan punya body, saya rasa slim tapered adalah yang sesuai lah. Cuma cawat je lah. Tengok cutting lah. Sebab tu beli tengok cutting dulu, jangan main rembat ni. Tengok member ambil iron heart. Mesebat ni kan. Betul. Cutting tak tengok. Okay. Badan kau kuat outer tak? Tak. Problemnya sekarang semua orang beli sekarang ni semua outer. Outer memang tak lah, kecuali pinggang lah kalau tak ngam. Tak shring. Selalu bukan shring lebih. Tak shring. Okey. Hantar mesin masuk tak shring. Tak tahu sebab apa. Ada soalan lagi tak? Berapa ribu kita ada sekarang? 1.6. Okey, 1.7 almost. So, okay, now you all nak tanya apa lagi? Ni salvage ni. Okey, budak kepala kain tu masuk tak? Siapa budak kepala kain? Tak ada seorang, kita orang suka satu sindir budak tu. Dia kata dalam dunia mana ada istilah kepala kain. Saya suruh admin invite dia tiap kali kita cerita kepala kain. Tak ada saja gurau je. Okey, ni dia tak jual, saya tunjuk kepada saya sebab saya pun tak nak tengok sugarcane ni. Ini antara sugarcane yang menarik ni kita tengok sebab saya collect sugarcane banyak juga tapi tak dapat kain-kain sugarcane yang macam ni. Kain migration pun tak macam ni. Migration iaitu sugarcane keluaran akhir US, kemudian dia combine dengan keluaran Japan. Yang saya kata tu pun kain ni tak macam ni, tapi ni antara sugarcane yang menarik ni. Ni kalau tengok kain ni sebenarnya Okinawa 301 ni, tapi mungkin updated version lah. Kalau compare dengan Mr. Freedom punya kain, Okinawa 301, tapi yang ni nampak selabi sikit. Nampak mungkin selabi updated version lah sebab ni bang collab. Oh, ni bang collab ni collab antara sugarcane dengan Safe Age. Oh, sugarcane dan Safe Age. Sebab tu nampak lain kain dia. Sebab tu saya pun terkejut sebab saya rasa sugarcane bukan kemahiran dalam kain ni. Tapi menarik juga tengok dia punya
apa ni nepi ni. Ni berapa tahun dah ni? Ini baru beli ni. Oh, baru beli Masih baru beli, baru belum masuk lagi. Dah insuk lah. Dah insuk. Kau belas tahun berapa kali ni? 20? Bulan 11. Sebulan. Sebulan tu. Okey, sebulan masih lepas tu nampak nepi dia masih lagi meriah. Kita tunggu sampai dia pergi ke level macam ni. Ini sebenarnya matlamat bila saudara main barang Jepun. Itu ada dua. Jadi bagi mereka yang selama ni spending, saudara beli dan saudara belanja, dan saudara selalu tanya dengan saya, risau kenapa dai turun. Jadi masalah dia ni, kalau tak nak beli dai turun, beli Jekyll punya baju Melayu warna biru. Pasal memang seluar Jepun dah difatwakan matlamat dia adalah untuk mendapat faded. Cuma saudara nak fadedkan dia dengan dai tu turun dengan cara yang betul waktu memakai. Kau cerita sikit macam mana kau boleh dapat benda ni dari segi kau pakai? Ni nak pakai sebenarnya tak ada rahsia sangat pun. Bergantung pada kerja juga. Kalau setiap hari pakai kerja dekat site, banyak berjalan, banyak panjat tangga. Macam ada dua orang, kalau dekat My Denim tu, kalau ada competition memang dua orang ni lah yang selalu menang. Syukri Kembar dengan Kero Zani. Dia orang ni kerja site dekat fabrication ke dekat, tak sure lah, tapi dekat Singapura. Memang seluar dia memang jahanam. Dekat Facebook tu saya ada share. Yang dia buat Seawash, satu lagi dia letak atas lantai. Sebab dia sentiasa belasah seluar tu. Tiap hari dia pakai. Hari Ahad je kot tak pakai. Hari lain dia pakai. Memang dia lenjat. Maksudnya berapa ratus kali pergerakan lutut dia berlaku. Berapa banyak dia punya kerutan pada peha berlaku sebab dia bergerak dalam pekerjaan sebagai orang yang bekerja di site, di yard, di kapal barangkali. So lagi banyak duduk tenggong apa semua. Lagipun dia pergi kerja bawa motor je. Bawa motor senang, kena habuk, kena angin semua. Dan ni tak ada shortcut kau tak ada tour untuk shortcut kecuali shortcut menipu lah pakai kereta pasir. Shortcut rahsia. Ada ke shortcut rahsia. Pasir tak cilah kereta pasir. Dia ada zaman-zaman dulu orang main pakai kereta pasir sampai kemaruk macam tu. Kita orang kalau main kereta pasir memang diharamkan lah. Yalah. Saudara kena tahu ramai orang dulu main kereta pasir. Dan kereta pasir lebih senang jadi di atas kain yang lebih tebal. Kalau saudara main 21, 20, saudara pakai 0001 kereta pasir tu. Dan lepas saudara gosok kereta pasir dan saudara basuh selepasnya turun lagi, cepat jadi dia. Tapi sekarang dia orang dapat detect kalau menipu kan, tahu kereta pasir boleh check lah. Selalu MMA Denim dia orang check. Dia orang check kan. Okey, ada apa lagi soalan je lah? Jeans kalau yang dah complete, honeycomb, whiskers and so on, kalau yang dah faded, didaikan balik, boleh dapat tak balik dia punya yang kriteria tu? Banyak kerja. Beli baru je lah. Ni sayangku. Ni sayang abang nak cerita. Beli baru je lah. Mana boleh kahwin dah lenjan bini, lepas tu bini nak jadi malam pertama melainkan kahwin yang lain. Tak mungkin, tak pernah orang buat macam tu. Kita dye dulu ni, zaman-zaman kita dye dulu. Bila kita dapat 501 putih, lepas tu 501 putih tu kita dapat pun murah, RM30. 501 putih kan tak laku. Tapi kita nak pakai jadikan dia biru, kita dye lah. Berarti kita tahu dye tu investment atas jeans 501 yang paling tak laku, 501 putih. Kita dye. Dan kita dapat barang cantik, polo warna putih. Polo warna putih, polo yang warna biru orang jual 80, 100 zaman tu. Kita dapat polo putih RM15 je. Kita dye lah, kita invest, orang kata berbaloi barang RM15. Tapi kalau kau dah lenjan begini, memenuhi matlamat hidup kau, lepas tu dye balik buat apa? Simpan duit balik, pergi beli baru, lenjan balik. Sebab dye asal kita pun tak tahu apa benda dye yang dia pakai tu. Jepun pun tak tunjuk rahsia dye asal. Kau masuk YouTube pun kau tak nampak dye asal dia tunjuk. Dan saya tak fikir dye asal kalau setakat dye serbuk yang kau duk beli tu kau boleh dapat colour ni. Ini dye daripada daun indigo ni, Rukyu punya dye. Tak mungkin lah, tak ada cara dia. Kalau kau dye biru yang dye serbuk RM2.5 satu kotak dekat kedai dekat kedai peralatan UiTM section 2 tu, kau bubuh setan pun tak akan dapat. Pasal ini dye adalah dye origin daripada indigo, iaitu dye sejenis pokok. Dia macam pokok nila. Dia proses di Jepun, dia keluarkan dye tu. Yang tu sintetik tu. Sintetik ni? Yang ni natural. Oh, ni natural. Dua ni natural. Okey. Macam mana kau bezakan sintetik dan natural lah? Okey, kalau PW Japan senang. Kalau natural indigo, dia akan keluarkan ni. Dua barang ni je. Model dia panggil Aizume. Aizume tu maksudnya natural dye. Yang ni natural dye sebenarnya dia tak gelap, dia macam ni. Okey, itu je keupayaan daun tu hasilkan warna. Tapi yang ni panggil heavy slab lah kalau nak tengok tekstur kat dalam. Dalam nanti. Dalam lain. Tebal tu. Ini PBJ. PBJ. Ini PBJ Pure Blue Japan ni, kepala kain. Lawa ni. Natural dye dia akan pakai untuk dua model macam ni je. Kalau jaket seluar pun sama.
Oh, okey. Model Izumi. Izumi ni dia pakai natural dye. Dye tu kalau ikut PBJ lah, tak tahu betul tak. Dia cakap dia celup 25 kali. Okey, untuk dapatkan dia. 25 kali tu kan macam tu. 1, 2, 3, 4, 5 dia celup, angkat. Bagi kering dulu. Cycle dia tu tak sure. Kalau baca dia dekat 36 jam satu cycle. Maksudnya untuk dapat 25 cycle tu, makan minggu juga lah. So dia baru dia gelap macam ni. Berarti tak semua dah seluar Jepun menggunakan indigo? Tak. Okey, ni benda baru ni sebab Jepun claim semua jeans dia adalah indigo. Sebab tu dia sebut indigo. Bahawa sekarang baru kita tahu bahawa hanya pada color ini dan color ini je. This is real indigo. Biasanya yang lain sintetik lah. Kalau Sumi, kaki Shibu tu biasa dia pakai untuk kain wave lah sebelah dalam. Ya, okey. Ini pecah satu lagi tabu di mana kita menganggap semua brand Japan yang berada dalam ranking top 14 tu, apabila dia declare dia punya warna, dia akan declare indigo. Dia tak akan declare sintetik, semua declare indigo. Semua akan declare. Dia ada satu lagi daun macam kubis tu, lupa nama daun tu. Daun tu ada jugalah orang pakai. Boleh kira consider organik jugalah. Tapi tak semua natural indigo. Okey, sekarang saya nak buka dia untuk lock ni dah